Assalamualaikum, selamat petang, apa khabar? Saya Hazlin Jisan, anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Pada petang ini, saya just nak share mengenai apakah 5 cara untuk kita simpan ubat dengan cara yang betul di rumah. Saya percaya ada beberapa golongan, contohnya para ibu ataupun ayah yang berkerjaya tetapi telah dibenarkan untuk duduk di rumah semasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, yang ada sempat melihat video saya yang diharapkan jika tajuk ini bermanfaat, boleh like dan share. Okey, so saya just nak share ilmu yang ada dekat saya pada hari petang ini, iaitu cara nak simpan ubat dengan cara yang betul je. Sebab apa? Saya percaya ramai orang yang sedang bercuti, stay at home. So apa kata, ambil ilmu ni, boleh praktikkan, boleh geledah ubat-ubat yang ada dekat rumah tu. Kalau benda tu rasa boleh di repair ataupun diperbaiki selepas video ni, sila perbaiki. Untuk apa? Untuk manfaat bersama. Okay? So saya nak minta siapa yang sempat melihat video ni boleh like dan share supaya ramai yang lagi mendapat manfaat daripada tutorial saya. Senang cerita, hari ni saya just nak share mengenai ilmu kesihatan, iaitu cara nak simpan ubat dekat rumah dengan cara yang betul sahaja. Okay, so saya nak mulakan. Okay, first kali kita ucapkanlah terima kasih kepada frontline yang sedang bertungkus lumus bertugas sama ada daripada KKM, daripada pihak ATM, pihak para polis, dan juga kepada bahagian pembersihan, bahagian pengendali makanan yang sedang berjuang, yang berada di hadapan, yang membantu dalam untuk membasmi ataupun mengelakkan daripada wabak ni. Mereka adalah wira-wira kita. Okey, tak lupa juga kepada tim saya. Macam kami dekat Farmasi Duyung bertugas sebagai farmasi komuniti yang buka kedai, buka outlet farmasi untuk membekalkan keperluan ubat-ubatan kepada komuniti setempat. Kami berada dekat 3 tempat. Kami buka daripada pukul 9 pagi hingga 7 malam, Isnin hingga Sabtu, di Duyung, Farmasi Duyung di Duyung, Farmasi Duyung di Serkam, dan juga Farmasi Duyung di Gemencir. Dan jika tuan-puan nak dapatkan apa-apa keperluan ubat-ubatan, boleh walk in ke sana pada masa yang ditetapkan sahaja. Okey, so saya just nak share. Okey, yang first kali apa dia? First kali cara nak simpan ubat, yang pertama mestilah kita nak kena pastikan tempat yang kita simpan tu adalah selamat. Sebab selamat dari segi apa? Selamat dan mudah cari. Especially ialah, senang cerita, kalau ada bajet, sahabat-sahabat sediakan satu first aid ataupun satu rak khas untuk letak ubat-ubatan sahaja. Sebab kita bimbang bila waktu emergency kita nak cari ubat tu tak jumpa. So kan lebih bagus bila kita ada satu kotak first aid dekat rumah ataupun ada satu rak khas dekat rumah. Jika contohnya anak kita main-main basikal dekat perkarangan rumah, tiba-tiba jatuh, luka, kena cepat-cepatlah kita boleh buat first aid sendiri. Kita ada kapas, ada ubat kuning. So benda tu senang capai. Okay, so itu yang pertama. Yang pertama ialah ubat tu mestilah dia senang dicari dan juga tempat yang selamat. Senang cerita, ada rak khas untuk letak ubat. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, jika boleh, asingkan ubat yang boleh dimakan dan juga ubat luaran. Okey, apa maksudnya? Ubat yang boleh dimakan contohnya ialah ubat-ubat vitamin, suplemen ataupun ubat-ubat keperluan asas seperti Panadol. Hai Cik Roslan Man, terima kasih kerana menonton. Okey, ini ubat-ubat yang boleh dimakan. Okey, kalau boleh asingkan dengan ubat-ubatan seperti krim-krim, contohnya seperti krim panas, krim luka, asingkan. Okey, itu satu. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kalau dalam keadaan kecemasan, kita bimbang kita tak nampak benda tu. Senang cerita, nanti dia akan mengganggu pula cara kita nak urus ubat. So senang cerita, asingkan ubat yang dimakan satu rak yang boleh dimakan.
ubat yang kegunaan luaran satu rak, okey, ataupun letak atas bawah. Atas rak yang ubat-ubatan boleh makan, rak di bawah ialah rak yang untuk kegunaan eksternal sahaja. Okey, tu yang tips yang kedua. Okey, apa lagi? Tu satu lagi saya suka nak share lah. Kadang-kadang kepada ibu ayah yang telah kehabisan ubat, biasanya dia akan dapatkan ubat dekat farmasi kan, ataupun semasa PKP mungkin adalah temu janji untuk dapatkan ubat. Apa kata, ubat-ubat tu kalau boleh jangan letak timpun, orang kata tindankan dekat atas. Kalau boleh ubat tu kita letakkan dekat bahagian bawah. Contohnya ini ialah pil ubatan yang lama. Kalau boleh, kalau bila terima ubat yang baru, jangan letak dekat atas. Sebab kita bimbang, kita hanya duk makan yang atas je. Contohnya kalau anda adalah pesakit kecil manis ataupun darah tinggi, bila letak je dekat atas, kita bimbang ubat yang berada dekat bawah ni sebenarnya kalau kita tak sedar, ubat yang lama ni dia akan expired. Jadi kita bimbang bila anda hanya makan ubat yang dekat atas yang baru terima je, nanti bila satu masa termakan ubat yang dekat bawah ni, rupanya dah tamat tempoh. Okey, so senang cerita, bila terima ubat daripada farmasi ataupun klinik yang terdekat, kalau boleh ubat tu kena asingkan ataupun letak satu tempat lah. Contohnya ni batch pertama yang kita terima pada bulan 2 contohnya, kita letak satu tempat. Dan ini ialah contohnya batch yang kedua, kita terima pada bulan 3. So habiskan dulu batch pertama ubat ni, ubat kecil manis contohnya ataupun ubat darah tinggi. Bila dah habis, barulah kita keluarkan yang dalam plastik kita, yang kita dapat ubat yang untuk keperluan yang kita baru ambil sahaja daripada klinik kesihatan terdekat. Okey, itu yang kedua. So yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah, kalau boleh ubat-ubatan ni janganlah duk buka-buka label dia pula. Ada je orang dia suka buka ni, nanti dia nak refill lah orang kata. So kalau contoh, saya bagi contoh, ini salah satu ubat ataupun vitamin, suplemen vitamin C. Kalau boleh biarlah dia di dalam keadaan macam ni sahaja. Hanya buka sebab apa? Saya bagi contoh macam vitamin C ni, ubat vitamin C ni dia mudah teroksida, kita panggil, atau mudah kena angin lah. Bila kena angin, kalau kita ubah ataupun masuk ke dalam botol yang jernih, ataupun kita tukar botol ni, kita bimbang nanti ubat ni akan mudah kena pada cahaya. Kesannya ialah ubat ni akan menjadi rosak. So senang kita, kalau boleh jangan ubah botol yang tuan-puan terima, ataupun ubah label. Okey, so senang cerita, biarkan sahaja ubat-ubatan tu berada di dalam bekas dia sendiri. Sebab apa? Senang cari, dan juga ada sebab. Contohnya vitamin C ni ada sebab kenapa botol yang dimasukkan di dalam botol gelap ni. Sebab apa? Sebab nak elakkan daripada cahaya terus tembus masuk ke dalam ubatan ini, dan akan menyebabkan ubat ni akan mudah teroksida lah, ataupun orang cerita senang masuk angin. Okey, so poin yang saya nak cerita yang ketiga ni ialah jangan ubah label, jangan tukar botol ataupun refill botol lama. Kalau contohnya kepada yang botol baru, okey, biar sahaja di dalam label yang asal. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, perhatikan. Okey, saya suka nak share, setiap ubat ni dia akan dekat pengilang, dia akan beritahu dekat mana cara penyimpanan tau. Okey, ni saya bagi contoh. Ini ialah Bena Expectorant, adalah ubat batuk. Ubat batuk ni dia akan mesti dekat label ni dia akan tulis cara penyimpanan dia. Contohnya di bawah suhu 25 darjah Celsius, bermaksud di bawah suhu bilik. Jadi kita boleh simpan ubat ni di bawah suhu bilik, ataupun dekat rak lah, rak yang bertutup. Okey, itu satu. Ataupun jika kita kalau kita tengok, ada juga sebenarnya ubat-ubatan yang suhu dia adalah antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Biasanya ubat-ubatan tu ialah ubat-ubat yang antibiotik yang telah di suspension kan. Okey, itu satu. Ataupun ubat insulin. Kalau boleh tuan-puan kena perhati cara dekat label kotak ubat tu, dia akan tulis macam mana cara nak simpan ubat. So kalau dia tulis antara 2 hingga 8 darjah Celsius, bermaksud simpan ubat tu dekat tempat, orang kata ni fridge,
peti ais atas tu, bawah tu maksudnya bahagian chiller jangan simpan dekat pintu peti ais lah, sebab kita tak nak nanti, sebab peti ais ni dia selalu buka katup nanti suhu dia cepat berubah. So senang cerita, kalau tuan-puan terima ubat especially macam insulin, simpan dia dekat tempat chiller, tempat yang bawah daripada peti ais yang ice box tu Okey, itu satu. Dan kalau ada juga certain ubat yang berbentuk kapsul lembut, kalau tuan-puan dapat contohnya macam ni ialah suplemen dalam bentuk kapsul lembut dia akan kata simpan dalam antara 15 darjah Celsius hingga 25. So bermaksud kalau lebih daripada tu dia akan rosak. So better simpan dia dekat rak yang kedap. Okey, bermaksud dia jangan dekat dengan cahaya sinar matahari. Dan juga ada juga saya suka just nak ingatkan kepada sahabat-sahabat, kadang-kadang diorang ni tak perasan yang kadang-kadang diorang suka simpan ubat-ubatan ni dalam kereta. Saya pun tak faham kenapa nak simpan dalam kereta, sebab kita tak bagi ubat-ubatan ni simpan dalam kereta, sebab suhu dekat dalam kereta tu biasanya kalau kita biarkan dalam 30 ke 40 darjah tau. Jadi automatik dia akan menyebabkan ubat-ubatan kita rosak. So senang cerita, kalau lihat pada label, kalau tuan-puan tengok suhu dia adalah simpan bawah 25 darjah, ia bermaksud adalah simpan dekat suhu bilik. Okey. Dan yang terakhir, kalau boleh ubat-ubatan ni letak yang tempat yang tinggi dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak, sebab kita bimbang ada je ubat-ubatan ni yang berwarna-warni. Contoh dalam bentuk kapsul yang berwarna hijau kuning lah, hitam merah lah. Kita bimbang nanti kanak-kanak ni diingatkan benda tu coklat pula dekat dia. So senang cerita, kalau boleh simpanlah ubat-ubatan tuan-puan ni dekat tempat yang tinggi dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. So itu saya rasa itu saja saya nak share. Oh ya, sebab apa kita kena simpan ubat-ubatan ni dekat tempat yang selamat? Sebab apa? First kali kita kena ingat dalam kita punya tujuan utama saya buat video ni, sebab kita nak pastikan ubatan yang tuan-puan terima adalah ubatan yang dia punya kekuatan dos dia adalah betul. Sebab apa? Kalau kita simpan dalam tempat yang tak betul orang kata, maksud ataupun dalam suhu yang orang kata tak sesuai, kita bimbang dos keberkesanan ubat ni sendiri akan turun. Senang cerita, contoh kalau tuan-puan waktu tu nak makan ubat Panadol ni 2 biji, kita bimbang bila kita simpan dekat dalam kereta, biar lama, mungkin dalam sehari ataupun 2 hari, bila kita makan 2 biji ni kita tak rasa pun ubat ni bagi kesan, ataupun sebenarnya mungkin disebabkan oleh cara penyimpanan dekat dalam kereta tu, dia dah menyebabkan dos dia menurun. Tu satu, itu dah segi dos. Lepas tu yang keduanya ialah disebab kita bimbang jika tuan-puan tak simpan ubat-ubatan ni dalam tempat yang betul, dia akan menyebabkan kesan samping pula. So contoh saya bagi contoh macam vitamin C ni, kalau kita biarkan sahaja dekat tempat yang panas ataupun sentiasa terbuka, dia akan menyebabkan teroksida. Okey, jadi satu, dos dia akan berubah, dan juga kita bimbang kalau makan dia akan menyebabkan kesan samping, contohnya ceret-beret. Okey, so saya rasa itu saja saya nak share pada petang ini. Semoga perkongsian saya yang sedikit ini dapat dimanfaatkan. So siapa yang kena duduk di rumah, duduk di rumah. Dan kepada yang frontliner yang sedang berjuang, terima kasih banyak. Kami daripada tim Farmasi Duyung sangat berbesar hati. InsyaAllah kami ucapkan selamat bertugas lah kepada, ada juga sahabat-sahabat saya daripada KKM yang saya lihat sedang berteguh lumus, termasuk ahli keluarga saya juga daripada staff nurse yang dekat frontliner tu. So kita sama-sama lah, kita tak mampu nak buat macam mereka, apa kata kita kurangkan beban mereka dengan cara bila kita duduk rumah, kita dapat potong ataupun kita dapat putuskan rantaian wabak COVID-19 ni. Okey, so itu saja saya nak share pada petang ini.
Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah ataupun PM sahaja dekat bawah video ni. Okey, itu saja. Ingat, stay at home. Hanya orang yang bertugas sahaja ataupun freelancer sahaja yang bekerja. Jika ada keperluan, tuan-puan kalau boleh ada seorang sahaja yang keluar. Especially saya suka nak ingatkan kepada siapa yang datang dekat farmasi komuniti kami, kalau boleh percepatkan urusan tuan-puan. Dekat dalam rumah lagi dah rancang dah ada dah dekat dalam otak ni apa nak beli. So senang bila datang je kat farmasi, terus cakap nak barang apa ataupun terus bagi gambar. Senang sebab kita akan mudahkan urusan tuan-puan untuk buat pembelian di farmasi juga. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.